Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni jadi viral satu video yang saya ingat dah video dah lama, tapi diminta untuk saya memberikan ulasan berkaitan tentang video berkenaan. Jom kita tengok video itu terlebih dahulu dan selepas ini kita akan berikan ulasan berkaitan tentang video berkenaan. Tidurnya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saggaf. Bagaimana beliau kalau tidur? Tidur memang nggak bisa tidur. Bukan seperti kita. Kalau kita nggak tidurnya memang apa? Memang karena penuh dengan permusuhan dan kedengkian. Tapi kalau beliau Al-Habib Abdurrahman As-Saggaf itu nggak tidur selama 33 tahun. Kalau tidur menghadap ke sebelah kanan melihat surga serta isinya. Ya, melihat sebelah kanan, ngadep sebelah kanan, melihat surga serta isinya, melihat bidadari, melihat telaga-telaga. Ya. Kemudian kalau seandainya menghadap ke sebelah kiri, melihat neraka serta isinya. Sampai beliau mengatakan, bagaimana saya bisa tidur? Sedangkan kalau saya tidur itu menghadap ke sebelah kanan, saya melihat surga serta isinya. Dan kalau saya menghadap ke sebelah kiri, saya melihat neraka serta isinya. Okey, baik, kita dah tengok video berkenaan sama-sama tadi berkaitan tentang 33 tahun tak tidur. Kata Habib Al-Idrus ini, dia kata Habib Abdurrahman As-Saggaf tidak tidur selama 33 tahun dan beliau melihat syurga sebelah kanan, lihat bidadari, lihat telaga dan keindahan syurga. Lihat belah kiri pula, nampak neraka serta isinya. Mari kita beri ulasan berkaitan tentang isu ni. Sahabat-sahabat, ini adalah cerita-cerita merapu yang bertujuan untuk mengangkat orang soleh secara berlebih-lebihan. Orang soleh mungkin Habib Abdul Rahman tu tak ada kaitan dengan cerita kita, tetapi yang melebih-lebih ni, ini yang selalu jadi masalah. Dalam agama kita ni, Nabi Muhammad adalah manusia yang paling mulia dan paling diagungkan. Pun begitu, kita tak dibenarkan untuk berlebih-lebihan mengangkat baginda Nabi SAW. Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahawa Rasul SAW bersabda, "La tuturuni kama ataratin nasara Isa bin Maryam. Innama ana abdun faqulu abdallah wa rasuluh." Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan dalam memuji Isa bin Maryam. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah Abdullah, hamba Allah, dan Rasulullah, utusan Allah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau Nabi Muhammad sendiri pun diikat dengan pernyataan bahawa dia adalah hamba Allah dan kita tidak dibenarkan berlebih-lebihan di dalam memuji baginda, bagaimana pula dengan tok-tok guru, tok-tok Habib? Pastinya lagilah tak boleh. Sebab apa saya kata kenyataan Habib Al-Idrus ini bersifat berlebih-lebihan? Sebabnya, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW sendiri pun tidur, bagaimana pula anda nak kata Habib Abdul Rahman tak tidur malam sampai 33 tahun? Adakah selepas 33 tahun tu dia dah boleh tidur sebab dah tak ada nampak syurga dan neraka? Kelebihan dia dah hilang ke? Bahkan baginda akan marah. Baginda Nabi SAW akan marah kalau ada daripada kalangan sahabatnya yang mahu beribadah sepanjang malam tapi tak tidur. Pernah ada sahabat kata, aku akan solat sepanjang malam tak nak tidur. Ada yang kata, aku akan puasa sepanjang tahun sampai satu hari pun aku tak puasa. Tak ada satu hari pun aku tak puasa. Dan ada juga yang kata, aku tak mau kahwin sebab nak membujang supaya lebih mudah beribadah kepada Allah. Nabi tegur, Nabi kata, antumul ladhina qultum kadha wa kadha, amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu, lakinni asumu wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kamu yang kata itu dan ini, demi Allah, aku adalah manusia yang paling takutkan Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Pun begitu, aku ini sendiri ada hari aku puasa sunat, ada hari aku tak puasa, ada waktu aku salat malam, ada waktu aku tidur. Aku juga berkahwin dengan wanita. Oleh itu, sesiapa yang tak suka dengan cara hidup aku, maka dia tak termasuk dalam umat aku. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini Nabi dah bagi tahu dekat kita bahawa tak ada orang yang lebih takutkan Allah, lebih baik amalannya, lebih dekat dengan Allah melainkan Nabi Muhammad SAW sendiri. Tiba-tiba waktu kita nak angkat tok wali kita, kita kata dia seolah-olah lebih baik daripada Nabi. Tak tidur selama 33 tahun sebab tengok kiri nampak neraka, tengok kanan nampak syurga. Sedangkan Nabi pun tak dapat kelebihan seperti itu. Sehingga nanti bila orang sebut amalan Nabi tidak lagi bernilai sebab amalan tok guru dia lagi padu, lagi power daripada Nabi. Nabi tak pernah sampai tak tidur sebab nampak syurga dan neraka, tok lebay kita seolah-olah lebih power daripada Nabi.
hari. Ini semua pengagungan yang melampau kepada seorang manusia. Apatah lagi perkara-perkara sebegini adalah pembodohan kepada akal manusia yang sihat. Bagaimana tidak saya sebutkan pembodohan? Bayangkan satu kenyataan yang cukup bodoh pun orang boleh terima, sedangkan itu sangat mustahil. Jadi viral pula. Mana ada orang boleh tahan tidak tidur selama 33 tahun? Gunalah kepala otak Allah Ta'ala bagi ni. Allah dah bagi dekat kita, Allah Ta'ala suruh kita guna. Sebab tu dalam Quran disebutkan yatadabbarun, yataqilun, tatafakkarun. Ini semua untuk memfungsikan akal, bukan membodohkan akal. Asal benda pelik sikit saja kita terima. Awak takut sangat nak tolak benda pelik ni. Bahkan cerita-cerita seperti ini bercanggah dengan amalan sunnah kesihatan yang Nabi dah ajak dekat kita. Nabi suruh kita tidur. Menurut satu artikel kesihatan yang ditulis oleh Carly Vander Green, saya tak tahu betul tak betul sebut nama dia, tapi macam itulah, Carly lah. Dia tulis pada 18 Disember tahun 2018 dan artikel itu disahkan dan disemak oleh seorang pakar kesihatan psikologi daripada Universiti Walden, Amerika Syarikat yang bernama Dr. Deborah Rose Wilson. Dalam artikel yang berjudul How Long Can You Go Without Sleep, Function, Hallucination and More. Artikel itu diterbitkan oleh majalah online yang trusted iaitu Healthline.com. Dalam artikel berkenaan disebutkan the longest recorded time without sleep is approximately 264 hours or just over 11 consecutive days. Although it's unclear exactly how long humans can survive without sleep, it isn't long before the effects of sleep deprivation start to show. After only 3 or 4 nights without sleep, you can start to hallucination. Maksud dia apa? Tempoh paling panjang yang pernah direkodkan bagi orang tak tidur ialah 264 jam atau hanya lebih kurang 11 hari berturut-turut sahaja. Sekalipun masih tidak jelas berapa lama manusia boleh bertahan jaga tanpa tidur, tetapi kesan susulan akibat tak cukup tidur itu dapat dikenal pasti dalam tempoh masa yang cukup singkat. 3 atau 4 malam saja tak tidur, anda akan mula mengalami halusinasi. Ia disebutkan dalam artikel akademik dan secara praktikalnya memang jadi seperti itu. Akibat daripada bertahan tak tidur akan nampak benda macam-macam. Nampak kelibat macam-macam. Nampak itu, nampak ini. Apa yang kita pernah dengar, pada waktu itulah dia datang. Sampai ke satu tahap boleh bau, boleh rasa dan boleh dengar sesuatu yang sebenarnya tidak wujud pun. Ini adalah gangguan psikologi yang dihadapi oleh orang yang tak cukup tidur. Sekitar tahun 2002-2006, saya pernah mengikuti satu seni silat batin di satu tempat ketika belajar di Johor sebelum ni. Dalam pelbagai peringkat amalan kebatinan yang diajarkan oleh Pak Guru, ada satu amalan yang sebenarnya bercanggah dengan amalan Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu berpuasa 10 hari berturut-turut pada bulan Muharram. Pada setiap hari itu tak boleh buka puasa melainkan dengan ayam putih dan nasi putih. Dan waktu lepas tu pun nak makan yang tu saja boleh makan. Lepas tu puasa balik. Pada hari ke-10 Muharram, kami tidak dibenarkan tidur sejak daripada masuk waktu subuh sampailah datang subuh berikutnya. Jadi satu hari suntuk tak tidur. Amalan ini bercanggah dengan ajaran Nabi SAW. Sekiranya ada daripada kalangan sahabat-sahabat yang masih beramal dengan amalan ini, amalan puasa putih yang orang sebut, berhentilah dan bertaubatlah. Berpuasalah seperti mana Nabi puasa, berbukalah seperti mana Nabi berbuka, serta tidurlah seperti mana Nabi mengajarkan kepada kita untuk tidur. Tetapi apa yang saya nak kongsikan, yang berlaku kepada diri saya sendiri, setelah melakukan pelbagai bacaan wirid yang diarahkan oleh Pak Guru pada hari ke-10, saya tak tidur sepanjang hari berkenaan. 24 hours tak tidur. Sehinggalah menjelang subuh. Hampir-hampir dengan waktu subuh, saya rasa diri berada dalam alam nyata dan alam mimpi. Tengah-tengah. Berada di tengah-tengah alam. Bertemu, tiba-tiba datang seorang Tok Guru, baju dia putih, serban dia putih, berzikir sebelah saya. Saya berhalusinasi ketika itu. Tapi waktu tu kita percaya habis bahawa yang kita jumpa tu adalah Tok Keramat yang datang memberikan ijazah kesan daripada amalan yang kita buat. Semua perkara ini terhasil daripada kurang tidur dalam satu hari. Bayangkan pula, kalau lebih daripada satu hari dengan ditambah dengan amalan serta wirid-wirid tertentu, pastinya tak pelik kalau Tok Habib kata dia nampak halusinasi sampai nampak syurga, sampai nampak neraka. Pun begitu, saya tetap tak percaya dengan kenyataan Habib Al-Idrus ini. Sebab Tok Habib ni kata Habib Abdul Rahman tak tidur selama 33 tahun. Itu dah satu pembohongan dan satu pembodohan. Tidak terbukti wujud manusia biasa yang boleh tidur lebih daripada 11 hari. Rekod 11 hari. Ataupun sebulan. Sebulan tak pernah jadi. Tak pernah wujud ada orang
orang boleh tak tidur selama 1 bulan. Tapi yang ada, kalau nak katalah, kena nak sebut lah, memang ada tapi bukan bangun, bukan berjaga, tapi mereka tidur selama lebih 33 tahun. Kalau kata lebih daripada 33 tahun tidur, saya boleh percaya, sebab itu dinamakan koma, bukan tidur. Paling lama orang koma pun 37 tahun, nama dia Elaine Esposito dari Chicago. Tapi dia koma, nyawa masih ada, tapi kita tak dapat kejutkan dia. Sahabat-sahabat, saya nak seru kepada anda untuk kita berhati-hati dengan setiap kenyataan yang kita jumpa di media sosial. Jangan asal benda tu pelik saja, kita anggap terus benda tu betul. Tetapi fikir dulu, semak dulu, kemudian barulah berikan kesimpulan. Bimbang yang kita dengar itu tak betul, akhirnya ia membawa kepada pembodohan semata-mata. Sahabat-sahabat, dapatkan buku Talbis Iblis, tulisan Ibn Jauzi, Perangkap Iblis. Ia berkempen kepada anti pembodohan, anti taklid buta dan anti kepada belitan-belitan iblis. Ditulis oleh ulama besar Ibn Jauzi rahimahullah dan juga diberikan tahqiq oleh Dr. Aiman Saleh Sya'ban. Cukup bagus, cukup bermanfaat untuk anda. Dapatkan dekat Shopee, dapatkan dekat Lazada. Saya letakkan link dekat description. Semoga Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita. Sahabat-sahabat, adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.